Dan sewaktu kami melepasi simpang ke Palong 13 waktu tu, tiba-tiba si Iki ni bersuara. Dah tiba ke? Tiba mana? Dah tiba ke? Tiba mana? Oh, dah lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia dan diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belakalah andanya, ya, insya-Allah. Dan semua kisah-kisah yang saya akan sampaikan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah daripada LPT2. Mana yang selalu lalu situ, mana yang pernah lalu dekat situ. Jadi inilah cerita untuk korang. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, untuk kisah yang pertama ni, macam KSM kata tadi, berkenaan dengan LPT2 ataupun dekat-dekat situ ada RNR Perasing kan. Jadinya kita terus dengan kisah yang pertama dia. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, malam ni saya nak sharekan satu pengalaman kata dia. Dan kisah ni terjadi masa cuti Christmas. Dan saya ni mengikutlah mak saudara saya ni pergi ke Terengganu tau. Dan kami ni datang ke Kuala Terengganu ni untuk melawat atuk saya. Okey. Dan atuk saya ni tinggal bersama mak saudara saya ni yang seorang lagi lah kata dia. Jadinya nak dipendekkan cerita lah, kami pulang ke Selangor melalui Lebuh Raya Pantai Timur LPT pada hari Isnin tu. Jadinya kami masuk ke LPT ni daripada Jalan Hulu Terengganu pada pukul 8 malam. Jadi setelah sejam dalam perjalanan tu, saya rasa macam nak pergi ke tandas pula, rasanya nak terkucil pula time tu kan. Jadi saya pun minta lah bapak saudara saya, iaitu Pak Teh lah, Pak Teh ni untuk singgah sebentar dekat RNR Perasing. Dan RNR itu nampaknya memang kelihatan macam baru sangat. Memang cantik lah tempat dia kan. Memandangkan kedai yang ada kat situ pun baru ada 2-3 biji buah je yang baru buka. Jadinya kelihatan lah 4-5 biji ataupun 4-5 keluarga je yang ada dekat situ. Dan saya seorang saja yang keluar untuk pergi ke tandas lah pada ketika itu. Dan yang lain ni semua tunggu kat dalam kereta je. Dan kedudukan tandas ni agak tersorok lah, tetapi cerah lah. Dan tandas dekat RNR ni sangat besar, sangat luas. Dan dalam bangunan tandas tu sekurang-kurangnya ada 10 tandas tau untuk setiap bahagian ni. Dan dekat tengahnya ada 3 barisan singki yang setiap singki ni mempunyai cermin. Dan setiap barisan ni mempunyai lebih kurang 5 singki tau. Jadi masa saya melangkah masuk ke dalam tandas luar, saya terdengar tau macam ada orang ataupun suara seorang perempuan lah. Kononnya macam sedang tengah menukar lampin anak dia lah, sambil bercakap-cakap dengan anak dia dalam logat Kelantan macam tu je. Yalah, bila masuk je, saya dengar suara orang bercakap-cakap macam tu. Kurang sikit lah rasa seram kan. Rasa lega lah sikit. Sekurang-kurangnya taklah sunyi sangat, taklah seorang saya kat dalam tandas tu. Jadinya sebelum saya masuk ke dalam tandas yang paling dekat sekali ni, saya perasan tau, macam ada seorang perempuan, gadis lah dekat singki barisan kedua tu tau, yang sedang berdiri je tau, menghadap cermin. Dan saya ni cuma nampak tudung bawal dengan jubah dia yang warna hitam je. Plain je, kosong, tak ada corak apa-apa pun. Dan saya tak perasan lah sebab kasut dia ke apa benda ke, sebab jubah dia ni labuh, melirit sampai ke lantai tau. Jadinya masa ni saya tak ada terfikir apa-apa lagi lah Memandangkan saya waktu ni cuma ingat, yelah, ada hajat tadi kan, nak melepaskan hajat je lah niatnya tu. Dan bila saya dah, orang kata melepaskan hajat lah, dah lega daripada melepaskan hajat ni, saya pun keluar daripada tandas tu. Okey, bila keluar saya jalan, saya berasa macam
dalam hati ni rasa macam gatal tau. Sibuk nak mandang pada gadis yang tadi tu kan. Sebab saya nak tengok apa yang dia tengah lakukan ketika itu, sebab tak ada dengar bunyi apa-apa pun. Kecuali suara makcik tadi yang tengah tukarkan pampers anak dia tu lah. Jadi daripada awal saya masuk ke dalam bangunan tandas tu lah. Dan memang tak ada sunyi sepi je lah selain daripada bunyi tu lah. Jadi saya hairan jugalah. Takkanlah lama sangat pakai tudung bawal itu. Nak kata pakai makeup pun tak ada pula kan. Sebab masa kat tandas ni tak ada dengar bunyi apa-apa pun. Dan tak ada nampak apa-apa pun. Dan paling tidak pun kalau pakai makeup ialah mesti ada bunyi orang pakai makeup, macam bunyi buka tempat makeup ke, tutup makeup tu kan. Sebab tak memandangkan tandas tu memang sangat-sangat sunyi, tak ada bunyi apa-apa. Jadi mesti ada bunyi-bunyi sikit kan. Jadi masa saya nak keluar daripada bangunan tandas tu lah, saya pandang lagi tahu gadis tu. Dan gadis tu masih lagi dekat tempat yang sama. Dan barulah saya perasan sesuatu waktu tu. Dan sel otak-otak saya ni mulalah berhubung waktu tu. Dan daripada mula dia pandang je cermin tu lah. Dan masa saya hendak melangkah pun dan gadis ni masih lagi pandang dekat cermin tu dalam keadaan yang sama waktu tu. Statik je menghadap cermin tu. Dan ini waktu ni saya dah mulalah perasan ataupun mula menangkap sesuatu tahu. Sebenarnya gadis ni dia pandang ke mana sebenarnya. Nah, daripada pantulan cermin tu sebenarnya saya nampak dia seperti saya nampak daripada belakang tau. Maksudnya saya tak nampak langsung muka dia. Hitam je daripada depan sampai ke belakang, memang hitam habis. Nak kata nikabis, maksudnya dia pakai pudar tu kan, yang tutup tu kan. Nah, paling tidak pun mestilah kalau pakai pudar, mestilah tudung tu jenis yang panjang sampai ke bawah kan. Tapi tak. Ni tudung dia tudung jenis biasa. Tudung yang sampai bahu tu. Lebih sikit daripada bahu lah macam tu kan. Jadinya kalau pakai pudar lagi satu, mestilah saya nampak biji mata dia, betul tak? Tapi ini langsung tak nampak apa-apa. Yang saya cuma nampak macam tudung yang dipakai tu hanya melepasi bahu tu sikit je lah. Jadinya macam perempuan yang biasa pakai lah, tudung biasa orang pakai. Dan saya tak nampak langsung tahu tangan dia tu. Jadinya bila dah nampak macam tu, dah mula rasa meremang tahu waktu tu. Saya pun cepat-cepatlah keluar menuju ke arah kereta pakcik saya. Rupa-rupanya waktu saya sampai kat kereta, pakcik saya pun tak ada kat dalam kereta. Pakcik saya pun pergi tandas. Dan selepas saya keluar je daripada kereta tu pergi ke tandas, pakcik pun keluar sekali tahu. Dan selepas pakcik ni kembali ke kereta lah, entah kenapa dia tiba dia tanya tahu. Okey, dan kakak ni adalah panggilan yang biasalah keluarga gelakan saya. Dia orang semua keluarga saya ni panggil saya kakak. Jadi pakcik cakap apa tahu? Betul kan kakak yang naik kereta ni? Kan takut silap-silap orang lain pula yang naik. Dan saya waktu ni dah lah tengah cuak gila kan. Dia boleh tanya pula macam tu. Mungkinlah Pak Teh ni pun dia rasa tempat tu macam lain macam je kan. Dan dia nak pastikan yang saya ni memang saya betul naik kereta dia. Waktu ni otak saya ni tengah ligat dan berfikir ketika dalam perjalanan pulang ni. Manusia ke ataupun makhluk lain? Ya, kalau nak katakan manusia, saya tak perasan tahu kaki dia, tak nampak kaki dia. Dan yang lebih penting, saya tak nampak tahu muka dia. Dan dalam hati saya, takkanlah hantu pakai tudung pula kan. Dah tu pakai tudung jenis bawal pula tu. Nak kata saya ni berhayal ke apa pun, saya yalah sebab saya pandang benda lah tu banyak kali tau. Dan benda tu masih statik kat situ. Nasib baiklah saya tak buat-buat peramal kan, pergi bertegur sapa dengan dia kan. Memang pengsan saya agaknya kat situ. Dan terserahlah pada anda semua untuk menilai kisah saya. Dan ini adalah kisah pembukaan berkenaan dengan RNR Perasing ataupun LPT2 punya highway ni. Baiklah, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni, kisah berkenaan dengan LPT2 ni. Okey, sejak lebuh raya ni dibuka lah, kabarnya sudah banyak makan korban, kata dia. Jadinya sebagai seorang yang kadang-kadang dapat nampak makhluk-makhluk halus ni, saya ni selalulah diasak dengan soalan-soalan. Apa yang saya nampak lah jika saya melalui lebuh raya tu. Jadinya waktu ni saya cuba geleng je lah. Sebab saya kalau malam je, saya memang cuba untuk mengelakkan daripada lalu dekat situ. Kalau siang okey lagi. Yalah, cuma kadang-kadang kalau jam 7 pagi ketika saya lalu dekat situ, saya pernah nampak tau, ada cheetah. Cheetah tu macam harimau yang dekat Afrika tu lah. Lalu ada dekat tepi jalan tu.
ataupun seorang perempuan dengan anaknya duduk menunggu bas dekat tepi jalan waktu tu. Dan itu macam dah satu perkara yang biasa, dah lali dah. Dah selalu sangat nampak. Jadi sebelum tu ialah saya tak pernah dengar tau. Tiba-tiba bila satu hari tu encik suami saya pun menerangkan bahawa binatang yang saya nampak ataupun saya ceritakan tu dengan corak-corak badan yang saya cerita pada suami saya tu, itu adalah cheetah. Dan cheetah tu katanya boleh hanya terdapat dekat Afrika je. Dan mana ada perempuan yang berpakaian seperti yang saya ceritakan tu. Jadinya, yelah sebab suami saya selalu dengan saya, dia tak pernah nampak pun. Dan lagipun, katanya tunggu bas dekat tepi highway. Mana ada bas berhenti kat tepi highway kan? Dan selepas itulah, saya ni memang langsung tidak dibenarkan suami untuk masuk ke LPT2 sekiranya kami sampai dekat kawasan tu bila hari dah mula gelap tu. Jadinya, saya ni lebih rela lah melalui perjalanan jauh, berliku-liku mengikut kawasan Kemaman lagi, daripada mata saya ni menyaksikan perkara-perkara pelik yang berlaku dekat situ. Sehinggalah pada satu hari ni kami mendapat perkabaran bahawa keadaan mak saya dekat kampung ni agak kritikal dan perlukan pemantauan doktor. Jadi melihatkan saya ni waktu tu, yalah sedih lah kan, mak sakit, siapa pun sedih kan. Jadinya waktu tu saya sedih lah, macam bercelaru kepala otak ni. Dia melihatkan saya ni yang asyik termenung je kan. Termenung pandang sana, termenung pandang sini, termenung kan. Tak bercakap sepanjang hari. Suami saya pun menawarkan lah, jomlah yang kita balik kampung lah, kita ziarah mak, kata dia kan. Jadi jam pukul 10 malam. Kami pun bertolak lah daripada Kuala Lumpur ni, dan hanya saya ni tersedar selepas entah berapa jam dah suami ni drive, dan saya sedar bila saya nampak suami saya waktu tu dah tertidur pun dekat kursi pemandu tu. Dan rupanya suami saya ni pun dah parking kereta dekat sebuah stesen minyak dekat tepi lebuh raya. Dalam hati saya waktu ni, tak apalah, biarlah suami saya tidur, mungkinlah dia penat sangat. Dan saya waktu tu yang memang mengajar dekat sesi petang, memang tak larat lah nak memandu. Dan kerja-kerja packing barang dan kemas rumah ni, semuanya saya dah selesaikan sebelum subuh lagi. Jadi memang hari tu, memang saya penat sangat-sangat. Dan itulah membuatkan saya ni boleh tidur sepanjang perjalanan tu. Dan bila tengok suami tidur, saya pun apa lagi? Saya pun sambunglah tidur. Dan saya tersedar semula apabila menyedari kereta yang suami saya pandu ni berbuai tau. Ke kiri ke kanan, seolah-olah terbabas kat pinggir jalan waktu tu. Tapi waktu tu suami saya masih dapat lagi mengawal kenderaan ni lah. Saya pun cakap, "Yang, are you okay?" Abang okey. Tak apa, Ayang tidur je lah dulu. Penat tu, daripada pagi tadi non-stop kemas rumah. Lepas tu kemas barang. Lepas tu pergi kerja pula tu. You tak payah risaulah. Abang okey je, kata suami. Dan saya cakap, kalau okey, macam mana boleh terbabas tadi tu? Dah lah yang macam tak sedar pun ada. Means, you need rest tu sayang. Tak apa. Abang okey je lagi. Tak apa. Ayang dah okey ni bagi Ayang drive je lah. Dan maksudnya saya offer lah untuk saya nak bawa. Dah rindu nak pegang steering, kata dia ni. Jadinya, waktu ni lah suami pun sedar akan keadaan dia waktu tu dah memang macam dah mengantuk kan. Jadi pun dia pun sedar takkan nak berhenti kat tepi highway. Jadinya suami pun berhenti sekejap kat tepi, bagilah untuk saya mandu waktu tu. Nampak sangat dia memang betul-betul mengantuk. Kalau tak, memang dia ni tak pernah nak bagi saya peluang memandu dekat lebuh raya ni. Dia kata dia hilang mancur lah kan. Kalau bagi isteri yang drive. Jadinya saya pun tukar tempat pemandu dengan suami saya. Dan main lompat je saya ni waktu ni. Daripada seat belakang terus lompat ke depan kan. Saya pun start macam tu, selesakan tempat duduk kan. Okey, dah selesa tempat duduk. Buka CD lagu, okay? Lagu-lagu old school sikit kan. Kompilasi Nasyid Raihan kata dia. Lagu-lagu evergreen lah Kemain rancak lagi lah saya waktu drive tu kan. Dengan melayan-layan lagu ni apa semua. Dengan Asmaul Husna semua. Yang sebenarnya kita kat mana kat ni? Senyap sunyi waktu tu. Dan saya tanya kat suami saya tadi sebenarnya. Allahu Akbar. Dah 10 tahun dah saya hidup dengan suami saya. Boleh lupa tak? Kalau yang suami saya ni, kalau dia dah tidur, ribut taufan yang datang pun dia tak akan sedar tau. Dan waktu saya tengah drive ni, drive. Sekeliling saya ni memang gelap tau. Tak ada lampu jalan pun dekat situ. Jadinya, langit of course memang gelap gelita tau malam tu. Mungkin hujan nak turun lah. Sebab bintang pun apa benda pun tak ada tau. Dan waktu saya memandu ni, hanya lampu daripada kereta saya je. Memang gelap gelita malam tu. Jadi ketika kereta ni pun bergerak lah. Mengikut kelajuan yang ditetapkan oleh kerajaan. 110 km sejam waktu tu. Dan mulut saya ni rancak waktu tu. Mengalunkan irama seperti mana CD saya ni tengah berputar waktu tu kan. Dan jam menunjukkan pukul 4.59 pagi tau. Sekilas,
ada kabus yang sangat-sangat tebal tau. Tiba-tiba keluar kat jalan tu macam saya masuk dalam kabus tu macam tu kan. Tak kenapa tau. Kawasan ni boleh tak ada signboard yang pemberitahuan pasal kabus. Mungkin lah dalam hati saya waktu tu mungkin lain ni sebab kawasan baru lah agaknya. Baru? Sekejap. Kawasan baru Dan sekilas waktu tu saya nampak macam ada papan tanda nama kawasan. Alamak. Yang, you masuk LPT 2 ke? Kan orang dah cakap banyak kali kan, kalau malam jangan masuk LPT 2. Senyap sunyi je waktu ni. Macam saya pula yang tengah drive kereta waktu ni seorang-seorang kan. Tak apalah, Allah kan ada. Lagipun waktu tu saya pun pasang CD surah-surah. Ada juga ayat-ayat Quran kan, jadinya mana ada belum habis lagi saya cakap dalam hati macam tu, terus terperasan tau. Ada seorang perempuan dekat atas tiang lampu. Dia menunduk je tau. Tapi disebabkan masa tu masih tak loading lagi. Macam masih tak kisah lagi. Tak boleh fikir lagi apakah benda tu. Rasa takut tu tak berapa ada tau. Jadi saya perhatikan je lah. Dan kepala perempuan tu turut tau. Berpusing. Macam menoleh mengikut kereta saya waktu tu. Tiba-tiba rasa sejuk mencengkam. Sejuk sangat-sangat tau. Dan jeling jam dah pukul 5.12 minit tau waktu tu. Biasalah macam waktu-waktu sekarang ni lah. Sejuk memang sehingga ke tulang lah orang kata. Dan saya pun offkan aircon waktu tu. Nasib baiklah kereta ni aircon belakang dengan aircon depan tu switch dia asing-asing tau. Jadi biarlah dia orang kat belakang tu, biar dia orang sejuk tak apa. Dan saya ni memang dah sejuk sangat kat depan ni. Dah tak tahan dah. Tiba-tiba je bila time saya dah offkan aircon tu, ada kabus putih tau keluar daripada aircon, lubang aircon kereta saya waktu tu. Jadi saya pun pandang kat cermin belakang lah untuk nak pastikan keadaan baby saya ada anak kecil baby saya ni okey ke tidak waktu tu. Dan saya tak nampak langsung tau dekat dalam cermin pandang belakang tu. Jadinya saya pun cuba pusingkan badan ni untuk nak nengok baby saya yang tengah tidur kat belakang tu. Dan dalam masa saya pusingkan badan saya ni, saya perasan tau ada sesuatu dekat tepi kereta tingkap belakang kereta tau. Jadi kain putih berkibar panjang macam tu kan, berkibar seiring dengan kereta saya tau. Dan kelajuan kereta saya waktu tu 110 km sejam. Dan kain tu seperti selendang tau, panjang, nipis dan berbayang macam tu. Dan waktu ni saya dah telan air liur dah. Dan duk berfikir apa nak buat sebenarnya ni time ni kan. Dan ni waktu ni saya buat macam selambut lah. Buat belagak macam selambut je lah. Sebab saya ni memang ada sixth sense. Jadi memang boleh kata selalu jugalah nampak. Kadang-kadang boleh ternampak lah Jadi saya pun terus buat selamba je. Saya pandang depan, tak langsung pandang tepi tau waktu tu. Dan mulut waktu ni dah terkumat kamit lah. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, segala ayat lah yang saya ingat kan. Dan saya tambah lagi dengan bacaan La ilaha illa anta subhana ini kuntum minaz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah perjalanan kami. Niat kami baik. Nak tengok mak yang sakit, kata dia. Bukan nak cari pasal dengan benda Allah ni. Jadinya bila saya dah tengah drive tu kan, yang benda lah tu kan masih lagi melekat dekat cermin kereta saya tau. Tawakal je lah saya waktu ni dalam hati kan. Saya bacakan lagi ayat kursi apa semua. Lagi dan lagi tau. Lebih kurang 15 minit jugalah selendang putih tu mengikuti kereta saya tau. Sehinggalah sampai ke satu kawasan yang sedikit agak berbukit lah macam tu. Jadi saya terus nampak yang kain tadi tu melayang terbang ke depan cermin kereta ni, menghala ke sebelah kanan saya pula lah waktu tu. Baru je nak habis pasal kain putih ni dekat depan sana saya nampak macam kelibat, macam ada bayang-bayang tau. Macam orang ramai-ramai ni nak melintas jalan tau. Dan mereka ni menuju ke sebelah kiri lebuh raya tau. Dan di sebelah kiri dalam semak samun tu kelihatan cerah tau, macam bercahaya-cahaya macam tu lah. Dan apabila kereta saya ni betul-betul hampir dengan kawasan diorang duk melintas tadi tu, tiba-tiba ada seorang budak kecil ni berlari tau, menyusup bawah pemari jalan tu. Dia keluar turun daripada, kan ada divider tepi jalan tu kan. Budak kecil tu lalu kat bawah tu. Lepas tu dia berlari daripada sebelah kanan ni, berlari ke sebelah kiri, seolah-olah ingin menyertai kumpulan orang-orang yang baru tadi melintas tadi lah. Sebab saya ni dah tahu dah yang benda ni semua adalah gangguan semata-matanya. Jadi saya terus je tekan minyak tau, langsung tak break pun, sejalan je terus. Jadi tak ada apa-apa pun jadi. Dan pukul 5.42 pagi lah dah nak subuh dah waktu ni. Dalam hati saya mungkin lah sekejap lagi dah okey lah perjalanan ni kan, tak ada lagi gangguan agaknya. Ya, sambil makan-makan jajan sementara anak-anak saya semua tengah tidur lagi. Tiba-tiba saya tengah drive tu saya dengar tau horn daripada belakang. Pin. Pandang cermin belakang, tak ada kereta pun ataupun apa-apa pun kenderaan. Tak ada langsung waktu tu.
Yang hanya ada waktu tu kereta saya je yang ada kat situ. Jadi saya pun terus lagi memandu waktu tu. Dalam masa 5 minit macam tu, kedengaran lagi horn kenderaan besar tau. Kali ni bunyi, yalah macam bunyi horn lori, horn bas macam tu kan. Saya dengar lagi sekali. Dan kali ni lebih dekat dan lebih kuat tau. Jadi saya pun pandang cermin sisi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebuah bas. Nampak dia macam laju tau. Laju dekat sebelah kanan tu tau. Dan bas tu dah makan jalan saya tau. Macam tu lah kan. Dan maksudnya dia nak masuk ke jalan mana saya ada waktu tu tau. Dan dalam hati saya ni, apa hal sih driver bas ni? Muncung bas ni dah hampir-hampir benar dekat belakang kereta saya waktu tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pun ketepikan sikit lah kereta saya ni ke sebelah kiri. Namunnya taklah sampai saya langgar tembok ataupun bahagi jalan sebelah kiri tu tau. Dan saya lihat bas tu potong. Potong dan macam tu je. Hilang kat depan mata saya tau. Allahu Akbar. Saya waktu tu dalam hati kan. Tak cukup dengan hujan tu. Daripada kiri jalan pula daripada semak samun sebelah sana. Keluar tau makhluk yang melata dekat atas jalan macam tu. Bentuk dia tu macam obor-obor tau. Tapi benda tu glow in the dark. Macam tegang macam tu kan. Merangkak-rangkak dekat atas jalan tu. Ada yang warna macam-macam warna lah. Pink, biru, hijau semua. Segala warna lah ada. Banyak sekali tau dekat atas jalan sekarang ni. Dan kali ni saya belokkan pula kereta ni, steering ni ke arah kanan. Kan tadi saya dah mengipit ke tepi kan. Kali ni saya tegakkan balik kereta pergi ke arah kanan tau. Sekali lagi, ping, bunyi lagi tau. Dan kedengaran lah horn daripada kereta dekat sebelah kanan pula. Kerana kereta saya ni sendiri dah masuk sedikit kan lorong sebelah kanan waktu tu. Dan dada saya waktu tu dah dah berdebar-debar tau. Dan hanya saya ni mampu melafazkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kereta yang saya pandu waktu ni pelan sangat-sangat tau. 50 km sejam tau. Lepas tu tiba-tiba, Yang, you okay tak? Bang, saya dah menggigil lah bang. Tolong bang, ada macam-macam saya nampak. Okey. Kat depan tu ada R&R. Kita berhenti kat situ sayang. Dan bila dah sampai sana, suami saya pun cakap, anak, awak nak rehat tak? Ataupun awak nak cerita tadi, apa yang awak nampak? Lepas subuh nanti, kita gerak semula Tak apa, kali ni biar abang yang drive. Itu adalah kata-kata muktamad daripada suami saya, kata dia. Jadi kami berhenti dekat air tu waktu ni. Tapi saya memang masih menggigil lagi. Perlahan lah suami saya waktu tu peluk saya. Dan dia baca apa saya pun tak tahu, tak dengar lah. Dia hembuskan dekat ubun-ubun saya waktu tu. Satu persatu lah cerita sepanjang saya drive tadi, saya ceritakan pada suami saya tau. Daripada cerita awak ni, macam diorang ni kan, macam nak kita accident je kan. Sebab itulah ramai yang kena dekat highway ni kan. Saya pun angguk je perlahan. Nasib baiklah abang ada driver yang kuat semangat macam Ayang ni. Tak cepat melata. Kalau abang yang kat tempat Hana tadi, abang tak tahulah apa nasib kita ni. Dan waktu ni saya pun meraup muka saya. Syukur Alhamdulillah. Sebenarnya masih lagi dipelawa untuk bernafas dekat atas muka bumi ni. Dan akhirnya saya pun selamat sampai ke kampung halaman tercinta, kata dia. Dapatlah ziarah mama sepuas-puasnya. Sehinggalah mak saya discharge daripada waktu. Alhamdulillah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana dengan kisah dia? Kan, okey. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga dia, tajuk dia, dia sama juga terjadi dengan LPT2. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kisah yang saya ingin ceritakan ni adalah kisah yang benar-benar berlaku kepada saya. Jadinya kita gunakan cerita dia. Saya dengan kawan baik saya ni adalah buka satu kedai Maidin, dekat Maidin lah, kat Kuala Terengganu. Jadi sepanjang proses untuk nak set up kedai dekat Kuala Terengganu ni, kami terpaksalah berulang alik daripada Melaka nak ke Terengganu ni lah. Sebab nak settlekan kedai dia punya set up. Okey, bolehlah dikatakan hampir setiap hari lah kami akan ulang alik tau, daripada Melaka ke Terengganu tau. Dan menggunakan jalan lebuh raya LPT2. Dan sepanjang melalui LPT2 ni lah, kami cukup tertarik dengan satu perhentian ni yang ada dekat kawasan LPT2 ni lah. Kalau orang yang biasa menggunakan LPT2 ni, memang tidak asing lagi dengan perhentian berasing.
Okay, perhentian ni kata dia memang cantik tau. Terletak jauh daripada lebuh raya LPT2 ni. Kalau kita susun nak ke hentian tu daripada lebuh raya ni, lebih kurang kena ambil masa dalam 2-3 minit jugalah untuk sampai ke hentian tu. Dan kalau kita lalu daripada lebuh raya ni, sayup je mata memandang keindahan hentian Prasing ni. Okay. Jadi saya dengan kawan saya ni banyak kali tahu niatnya nak singgah dekat hentian tu, tapi niat kami niat je lah. Cuma sebab tak kesampaian niat kami ni disebabkan bila kami tiba saja dekat hentian tu mesti dah lewat sangat tau. Jadinya saya dengan kawan saya ni selalulah bergurau-gurau kata dia untuk nak masuk ke perhentian tu, tapi kami tak jadi masuk dan terus meneruskan perjalanan. Jadi waktu di Kuala Terengganu tu, semasa sedang menunggu pekerja-pekerja ni kemas-kemas barang, jadi kami berkenalan dengan seorang anggota polis yang berkhidmat di IPD Kuala Terengganu. Kebetulan pula berada polis ni anggota orang kata dia daripada orang Melaka juga. Jadinya semakin rancaklah kami ni berborak sebab satu kampung kata dia. Sehinggalah kami ni termasuk pada cerita mengenai dengan perhentian Prasing ni. Dan anggota ni saya gelarkan nama dia Awi. Awi ni ada nasihatkan kami supaya tidak singgah di perhentian Prasing ni pada waktu malam kata dia. Dia kata banyak kejadian aneh yang berlaku dekat perhentian tu bila malam menjelang. So, bila dah dengar cerita-cerita daripada Awi ni, macam tertarik jugalah dengan cerita si Awi ni. Sebab perhentian yang disebut ni adalah hentian yang memang kami idam-idamkan sangat nak berhenti kat situ. Kan? Sehinggalah terjadilah kisah ni pada satu hari tu. Jadi saya dengan kawan saya ni serta seorang lagi rakan kami. Saya panggilkan mereka ni, Wan seorang dan seorang ni Ai nama dia. Jadi saya dengan Wan dengan Ai ni sampai awal tau dekat kawasan perhentian Prasing tu. Dan kami ambil keputusan untuk singgah sekejap. Nah, itulah kali pertama dan setelah kami ni berkali-kali kami lalu dekat LPT2 ni, itulah kali pertama kami singgah dekat perhentian Prasing ni. Jadi kami singgah dekat perhentian Prasing ni, sumpah tau, memang cantik sangat hentian tu. Struktur bangunan dia memang cantik dan luas sangat kawasan hentian ni lah. Dan kerana hentian ni menghubungkan dua arah iaitu Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur dan Kuala Lumpur ke Kuala Terengganu. Senang cakap dia macam ni. Dua hala ni kongsi satu perhentian ni je lah. Okey. Kedai dekat situ memang banyak, tapi yang peliknya tak ada satu kedai pun yang buka tau. Jadinya kami singgah ke situ untuk berehat dan melepaskan hajat je lah. Kedai semua tak buka kan, nak buat macam mana? Okey, tandas tak usah cakap lah. Memang luas betul. Bersih pun bersih. Dan kami pun coplah bilik tandas ni seorang satu. Okay. Maklumlah banyak tandas dan cuma kami bertiga je yang ada dekat situ. Bolehlah cop, suka-suka hati nak pilih kan. Jadinya kami pun melepaskan hajat masing-masing. Jadi waktu masing-masing tengah leka-leka kan, melepaskan hajat masing-masing ni, tiba-tiba terdengar tau bunyi air pancuran daripada bilik air sebelah. Seolah-olah macam ada orang tengah mandi dan juga disertai dengan bau sabun sekali tau. Dan saya fikir waktu ni lah, ada orang lain kot yang singgah dekat kawasan tu. Yelah nak mandi ke apa kan. Maknanya bukan kami je lah yang ada dekat situ. Jadi selesai kita orang membuang hajat semua, kami pun berjalan ke parking kereta kami lah. Dan yang peliknya, hanya kereta kami je yang ada dekat situ. Jadi waktu ni kami masih lagi berhusnuzon tau. Yelah mungkinlah ada orang yang mandi kat situ, parking dekat kereta dekat sebelah haluan, Kuala Terengganu ke Kuala Lumpur. Dia sebelah sana punya haluan lah. Jadinya kami bertiga pun pergilah ke parking sebelah sana tau. Lah kepo kan, nak buat CSI juga, nak tahu juga kan. Jadi pergi jugalah ke haluan sebelah sana punya parking. Pelik. Memang tak ada kereta lain pun kat situ waktu tu Jadinya untuk pastikan lagi sekali memang ada orang mandi dekat dalam bilik air ni, kami bertiga pun pergilah periksa daripada satu ke satu bilik air yang ada tadi tu lah. Jadi bertambah pelik lagi bila bilik air semua ni kosong tau dan kering seperti dah lama tak ada orang pun guna. Jadinya kami pun macam malas tau nak fikir apa yang berlaku sebenarnya sebab dah takut juga, seram juga sebenarnya kan. Jadi kami pun teruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Dan mulai daripada hari itu, kami tidak lagi pernah singgah dekat hentian tersebut ni. Tapi selalulah kami bergurau nak masuk-masuk, nak pergi lepak, nak pergi perhentian kat situ jugalah. Tapi tak pernah jadi dan kami pun teruskan perjalanan. Sehinggalah pada hari pembukaan kedai kami. Malam tu kami konvoi lah Saya bawa Hilux bersama satu pekerja wanita. Wan pula bawa Starek bersama beberapa pekerja dengan keluarga dia. Dan driver pertama kami nama dia Zul. Dia bawa van dan driver kedua pula
Tony. Si Tony ni bawa lori Okey, waktu masuk ke LPT2 ni daripada Gambang kami ni berpecah tau. Jadi Wan jalan dululah sebab dia ni tak bawa barang apa-apa dan saya yang kedua. Sebab saya tak boleh laju sangat. Kat belakang kereta saya ni ada bawa chiller tau. Okey, Zul yang ketiga dan Tony yang keempat. Waktu saya sedang leka berbual dengan staf perempuan yang ada dalam kereta dengan saya waktu tu, tiba-tiba ada satu kereta tau, dia potong. Laju dia potong kereta kami. Kalau tak silap, kereta tu kereta Viva tau. Macam, kereta Viva rasanya. So, saya pun nampak kereta yang potong kami waktu ni. Laju betul kereta tu. Dan bila tiba dekat depan kami, saya nampak kereta ni, dia macam terbabas ke kanan jalan tau. Macam dia ke kanan jalan. Dan bila staff saya ni menjerit kata kereta tu terbabas macam tu, saya pun nampaklah kereta tu terbabas ke kanan jalan. Tapi, bila tiba saja kereta saya ni dekat tempat kereta Viva tadi terbabas, rupanya memang jalan tu macam membelok ke kanan tau. Dan saya yakin yang saya perasan jalan tu sebenarnya jalan lurus. Tak ada kona-kona pun waktu tu. Alhamdulillah lah yang kami waktu tu tak ikut kereta Viva tu belok ke kanan waktu tu kan. Dan kalau kami ikut kereta Viva tu, tak tahulah apa yang kemungkinan terjadi. Mungkin juga kita orang dah termasuk ataupun terbabas masuk dalam gaung kan. So, saya waktu ni pun teruskan perjalanan. Waktu tu Alhamdulillah kan. Saya pun teruskan perjalanan. Dan Alhamdulillah sangat-sangat selamat sampai ke Maidin lebih kurang dalam pukul 6 pagi waktu tu. Jadinya saya dengan Wan ni lepaklah kedai mamak dulu dekat Maidin ni sementara menunggu yang lain-lain ni pun sampai. Dan sewaktu Zul sampai, muka dia memang pucat bigat waktu tu kan. Saya tanya, apa hal Zul? Apa hal? Kenapa? Apa yang jadi? Jadi Zul pun mengatakanlah, sewaktu hampir nak tiba di susul keluar tol Batu Anam tu dia melihat tau macam ada seorang perempuan tua ni tengah berdiri bongkok tau dekat tengah-tengah jalan waktu tu. Dan apabila Zul ni hampir berhampiran dengan perempuan tua tu, tiba-tiba perempuan tu dia menoleh pada si Zul ni dengan wajah dengan hodong ni. Tiba-tiba dia berlari tau macam nak minta kena langgar macam tu kan. Dan Zul ni terpaksa break mengejut waktu tu, berhenti macam tu. Dan inilah mengakibatkan Dalsun. Dalsun ni pekerja Nepal kita orang lah, terhantuk kepala dia dekat dashboard van ni, menyebabkan kepala si Dalsun ni benjol. Dan keesokan harinya si Zul ni demam teruk tau dan terpaksa dimasukkan ke hospital. Jadinya saya ingatkan gurauan tu cukuplah sekadar tu je, tak ada kena gangguan lagi. Tapi sebenarnya saya silap Jadinya sewaktu semua acara pembukaan kedai ni semua dah selesai apa semua, saya dengan Wan pun bergeraklah untuk pulang ke Melaka. Dan waktu ni si Zul masih dekat ward lagi. Manakala si Tony ni diarahkan untuk menunggu lebih kurang seminggu lah. Dia kena stay dekat Terengganu untuk nak memastikan semua keperluan kedai ni cukup. Maksudnya kalau ada kurang, dia boleh roger, kita orang boleh supply lagi kan. Jadinya saya dengan Wan pun memulakan perjalanan lah menggunakan kereta yang kami pandu masing-masing waktu tu. Seorang satu kereta. Dan sewaktu keluar saja daripada tol Batu Anam tu saya perasan tau macam ada sesuatu yang tak kena. Saya perasan yang lampu check engine dekat kereta saya yang saya bawa sekarang ni menyala tau. Kejap hidup, kejap mati. Kejap hidup, kejap mati. Macam tu lah. Dan waktu ni hati saya dah mula rasa macam tak sedap waktu tu tau. Seperti macam dah terasa macam tu. Macam ada benda tau. Macam ada benda yang tak baik lah nak jadi macam tu Jadi saya pun waktu ni saya tak memaklukkan perkara ni pada Wan tau. Yang Wan tu dia pandu kereta kat depan. Kerana saya tak nak si Wan ni risau waktu tu. Jadinya kami pun meneruskan perjalanan hinggalah tiba dekat susul keluar perhentian Perasing ni. Tiba-tiba je lampu kereta yang saya bawa ni jadi malap tau. Macam lampu suluh macam tu lah. Dia punya macam lampu suluh kurang bateri lah macam tu. Jadinya saya pun telefon si Wan waktu tu dan beritahu Wan, Wan, berhenti jap Wan, kereta aku lampu problem macam slow, macam lampu tak terang macam tu kan. Jadi saya pun beritahu kat Wan. Dan pada mulanya si Wan ni takut nak berhenti kata dia, kerana kami sekarang ni betul-betul berada dekat simpang masuk dekat hentian Perasing tu tau. Yalah cadangnya kita nak teruskan je lah perjalanan, follow je kereta Wan rapat-rapat lah macam tu. Tetapi kereta saya yang saya bawa waktu ni betul-betul sampai je betul-betul nak berhenti dekat nak masuk perhentian simpang, nak masuk perhentian Perasing tu, enjin dia boleh mati pula betul-betul kat simpang tu kan. Jadi nak ke tak nak waktu tu, suka ataupun tak, kami terpaksa lah berhenti kat situ tau. Dan sewaktu saya sedang memeriksa kenderaan ni lah
Saya terdengar tau macam suara kanak-kanak tau. Diorang ketawa-ketawa dekat atas bukit dekat susur masuk tu waktu tu. Jadi saya pun mengambil keputusan untuk naik kereta Wan dan cari susur untuk keluar susur keluar yang terdekat lah untuk nak hantar semua staf-staf perempuan dengan keluarga si Wan ni dulu. Pergi kat situ maksudnya biar jangan ada kat situ lah senang kata kan. Dan susur keluar yang berhampiran ni kalau tak silap susur keluar Jabur tau. Dan sewaktu saya dah naik kereta ni saya perasan tau yang staf perempuan yang naik kereta dengan saya ni dah tak ada bersama dengan kita orang. Saya cari-cari juga dalam kereta. Tak ada pula dia ni kan. Jadinya saya dengan Wan ni turun semula dari kereta dan cari balik staf saya yang seorang lagi tu. Jadi apa yang peliknya waktu tu. Staf perempuan ni dia tengah duduk mencangkung dekat atas divider dekat tepi jalan tu tau. Korang bayangkan kan. Dan waktu tu saya rasa macam ya Allah, dah memang dah start meremang, dah rasa macam mesti ada benda yang tak kena dah ni nak jadi kan. Saya pun panggil lah staff tu. Nama staff tu Ikin Kin, masuk kereta lah. Dan saya ajak dia ni untuk masuk dalam kereta si Wan ni. Dan Alhamdulillah dia ni ikut masuk dalam kereta waktu tu. Dan Alhamdulillah lah kami selamat menghantar semua kawan-kawan wanita ni pergi ke simpang keluar Johor tu waktu tu. Dan mereka menunggu kami kat situ. Kita orang letak dia suruh tunggu kat situ je lah Dan sementara kami ni atau saya dengan Wan ni mencari alternatif lah. Macam mana nak betulkan kereta saya yang tersadai dekat simpang Perasing tadi. Alhamdulillah. Berkat usaha kami berjumpa pula dengan seorang anggota bomba lah, abang bomba ni yang bertugas dekat balai bomba dan penyelamat dekat area Indra Mahkota tu. Dan nama dia Syed nama dia. Okey. Jadi Syed ni lah yang membantu kami untuk menyelesaikan masalah kereta tu lah. Sehinggalah berjaya kereta tu dihidupkan kembali. Jadi saya pun bila kereta tu dah boleh settle semua, saya pun dengan Wan ni pergilah ambil semua kawan-kawan wanita yang kami tinggalkan dekat simpang Jabur tadi. Dan kami pun meneruskan perjalanan untuk pulang ke Melaka. Jadinya sepanjang perjalanan daripada Jabur ni menuju ke gugusan Palung ni, semuanya berjalan dengan lancar tau. Tetapi setibanya kami dekat gugusan Palung tu waktu tu saya dah rasa macam mengantuk sangat tau. Tak tahulah kenapa. Dan saya ni buka sikit tingkap lah untuk nak hisap rokok tau. Sehinggalah saya habis hisap rokok ni, saya pun tutup balik semua tingkap tu. Dah tutup tingkap ni sebenarnya. Dan pada ketika tu tiba-tiba Ikin ataupun yang staff saya seorang yang duduk dengan saya ni cakap dengan saya tau. Bos, baca apa-apa surah bos. Kenapa Ikin? Kenapa? Baca je lah. Jadi saya pun mula membaca surah yang saya hafal waktu tu, termasuklah ayat kursi. Selesai saya membaca ayat kursi ni, tidak semena-mena si Ikin ni kat sebelah saya menangis tau. Lah, Kin, kenapa nangis ni? Sedih. Sedap, kenapa sedih pula? Tapi si Ikin ni diam je tau. Dia terus je menangis. Lepas tu saya cakap lagi, Kin, janganlah menangis. Nanti kalau ada roadblock polis ingat saya buat apa pula kat awak nanti. Tiba-tiba bila saya cakap macam tu, si Ikin ni dia start macam ketawa tau. Dia ketawa, lepas tu dia humming lagu Ulik Mayang Diulik tau. Ya Allah, waktu ni bulu roma saya beremang tau. Berdiri serentak tu. Seram yang teramat sangat tau saya waktu tu. Ini saya cakap apa tau kat Ikin ni. Kin, main kau duduk diam-diam. Kalau kau kacau aku tumbuk muka kau kan. Sebenarnya waktu ni kan, saya dah memang takut tau. Saya memang takut, tapi takut berani lah. Lebih takut daripada berani sebenarnya. Dan tibalah dekat area Palung 7 dengan 8 tau. Dan saya tengok si Ikin dia turunkan badan dia daripada kursi waktu tu. Turunkan daripada kursi penumpang tu. Dan dia buka sweater yang dipakai waktu tu. Dia buka tau. Dia buat apa dengan sweater tu tau. Dia ambil sweater tu, dia letak atas kepala dia macam ni. Lepas tu dia ikat dekat atas ni tau. Dia ikat kat atas kepala dia macam tu tau. Waktu ni saya cuba macam jeling-jeling je lah macam tu kat arah Ikin waktu tu. Yelah nak tengok betul-betul mana boleh. Sebab saya tengah memandu waktu tu kan. Ya Allah, waktu tu kan saya nampak Ikin ni seakan-akan pocong tau. Terkucur sebelah kat saya macam terbang, dia tegak macam tu je kan. Dia siap dengan bunjut dekat atas kepala dia waktu tu. Dan waktu tu punyalah meremang saya, memang seram habis lah. Bila tengok, yelah biasanya kan tengok cerita macam ni, cerita dalam TV je kan. Sekali ni betul-betul boleh jadi kat saya waktu tu. Hanya Allah je lah yang tahu perasaan saya waktu tu kan. Jadinya waktu ni saya nak call Wan yang nak suruh dia berhenti. Tapi tak sampai hati lah. Pasalnya si Wan kan ada bawa budak-budak kecil dengan dia kan. Jadi nak ke tak nak waktu ni
Saya kena teruskan perjalanan ni, kena tabahkan hati, kena bawa je lah apa nak jadi ke. Apa dengan sikit ni saya kena hadap lah kan. Dan sewaktu kami melepasi simpang ke Palong 13 waktu tu, tiba-tiba si Iki ni bersuara. Dah tiba ke? Tiba mana? Dah tiba ke? Tiba mana? Oh, dah lepas. Dan saya tak tahulah apa yang dimaksudkan dengan dah tiba ke, dengan apa yang dimaksudkan dengan dah lepas kan. Tapi saya terus memandu dengan waktu tu Iki kat sebelah ni masih lagi menangis tau. Menangis kat sebelah saya. Setibalah saya ni dekat Pasir Besar, barulah saya tak dengar suara Iki menangis waktu ni tau. Dan dia macam ni saya tengok, lah tidur ke budak ni kan? Alhamdulillah lah. Sesampainya kami dekat Pekan Kemencih waktu tu, Ikin mulai sedar dan tidak lagi menangis seperti tadi. Dan bila saya tanya pada Ikin ni, apa yang jadi tadi? Dia kata tak ada langsung lah, tak tahu apa-apa pun. Dia kata dia tak sedar langsung. Dan dia kata dia cuma tertidur je, ngantuk sangat kata dia. Mungkinlah bagi setengah orang cerita ni mungkin kurang menyeramkan lah. Tapi bagi saya yang mengalami sendiri peristiwa ni, hanya Allah saja yang tahu perasaan saya macam mana rasa dia kan. Saya baca pun mengembang juga weh. Baiklah. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga dan terakhir untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Dan terima kasih pada yang sudi mendengar kisah ni sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah sikit kan dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat membakar semangat buat saya untuk teruskan berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.